Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, para penuntut ilmu, para pimpinan masyarakat, para guru, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu kedudukan dan nama-nama tuan-tuan yang hadir dalam majlis ini, tanpa mengurangkan sedikit pun ketinggian kedudukan tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kembali bacaan kitab tafsir Nurul Ihsan karangan Al-Imam Syekh Al-Allamah Muhammad Sa'id bin Umar Khatib Al-Jitrawi rahimahullahu ta'ala pada surah Al-Baqarah. Dan kita dah bincang pada muqaddimah surah Al-Baqarah dalam tafsir Nurul Ihsan dengan kisah panjang berkenaan dengan Al-Baqarah, lembu yang dimaksudkan dalam surah ini, dan kisah ajaib yang berlaku kepada Bani Israel di atas ingkarnya mereka dan juga buruk adabnya mereka dengan para anbiya umumnya dan khususnya dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Maka kita dah cerita panjang tentang perkara tersebut pada minggu yang lalu. Minggu ini kita masuk pada, sebelum masuk juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, cerita dulu berkenaan dengan surah Al-Baqarah, karena kita minggu lepas hanya cerita berkenaan dengan lembu tu saja, tak cerita lagi kelebihan surah Al-Baqarah dan juga berapa ayat dalam Al-Baqarah, berapa kalimah dalam Al-Baqarah, berapa huruf dalam Al-Baqarah. Disebutkan oleh para ulama, di mana kita sedia maklum, disebut dalam muqaddimah awal-awal lagi, surah Al-Baqarah madaniyatun. Surah Baqarah ni madaniyah. Dan kita dah faham makna madaniyah dan juga beza di antara madaniyah dengan makkiyah. Madaniyah adalah surah yang mana diturunkan selepas hijrah. Nah, walaupun tidak turun di Madinah Al-Munawwarah. Nah, manakala Al-Makkiyah adalah surah yang turun di Makkah, surah yang turun sebelum hijrah, walaupun tidak turun di Makkah Al-Mukarramah. Itu pandangan yang rajih, yang paling kuat di kalangan pandangan para ulama tafsir dan juga para ulama dalam ilmu ulum Al-Quran. Itu dia punya ta'rifan bagi Madaniyah dengan Makkiyah. Jadi ada ulama yang pegang dengan pandangan Madaniyah maknanya surah yang turun di Madinah, Makkiyah surah yang turun di Makkah. Baik surah yang tidak turun di Mekah dengan Madinah dipanggil apa? Dipanggil surah Barzaqi, dipanggil Al-Barzaqi. Maksud surah yang turun tidak di Mekah dengan tidak di Madinah, dipanggil Barzaqiyan, dipanggil. Faham? Baik. Surah Al-Baqarah ini Madaniyah kulluha, semuanya Madinah. Maksudnya semuanya diturunkan setelah hijrah. Dan diturunkan surah Al-Baqarah ini selepas surah Al-Mutaffifin. Nah, wailul lil mutaffifin. Dalam beberapa tempoh. Dan ianya adalah awal surah yang turun di Madinah Al-Munawwarah. Nah, melainkan ayat Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, al-ayata. Dalam ayat ini akhir ayat yang diturunkan daripada langit dan diturunkan pada Yaumun Nahar fi Hajjatil Wada' di Mina. Ini ayat ni saja yang turun di Mina. Yang lain semuanya turun di Madinah. Nah, ataupun turun di turun di Madinah Al-Munawwarah. Kecuali ayat ni saja. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini turun di mana? Di Mina. Pada Yaumun Nahar, pada hari Nahar,
pada Hajjatul Wada'. Dan juga antara ayat yang terakhir turun daripada langit adalah ayat dalam Al-Quran berkenaan dengan riba. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu dalam tafsirnya. Berapa ayat surah Al-Baqarah? Al-Baqarah ada mi'atan wa sittun atau sab'un atau thamanun wa thamanuna ayat. Ada 200, 6, 7, 8, 8. Maksudnya sama ada 86, 87 ataupun 88 ayat. Khilaf bagi qurra'. Ya. Jadi ada pandangan ulama kata ayatnya 286. Ada kata 287, ada kata 288. Baik, berapa kalimah dalam Al-Baqarah? Macam tu, ulama kira kali dengan kalimah sekali. Ya. Ada 6,221 kalimah. Ya. 6,000 kalimah wa mi'atun wa ihda wa ishruna kalimah. Maksudnya 6,221 kalimah. Ya. Wa qamsun wa ishruna alf. Nah, qamsun wa ishruna alf harfin. Nah, wa qamsu mi'ati harfin. Ada berapa huruf pula? Hurufnya ada 25,500 huruf. 25,500 huruf. Bayangkan, orang yang baca Baqarah, Nabi SAW sebut, la aqulu alif lam mim harf. Dalam Quran kan? Nabi kata, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam dan mim tadi ni harf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif harf, huruf, lam huruf, dan mim huruf. Dan setiap huruf ni akan mendapatkan pahala dalam bacaannya. Bayangkan kalau kata kita baca Baqarah umum seluruhnya, maka dia telah mendapatkan berapa ribu kalimah huruf? 25,500 huruf. Nah, 3 juzuk lebih Al-Baqarah. Baik, apa munasabah di antara Baqarah dengan Fatihah? Ada ulama dia tulis tanasub di antara surah dengan surah. Nah, kenapa disusun Baqarah, Fatihah, Baqarah, Ali Imran, kaza sampai habis surah An-Nas. Nah, apa nisbah atau bermunasabah di antara surah dengan surah? Nah, dia ada ulama susun dengan kitab mereka tentang munasabah ni. Ada karangan tentang masalah tersebut. Ada tafsiran Al-Quran yang kita terjemahan Quran tu yang kalau tengok di yang dulu ni, dia ada sebelum masuk kepada surah yang baru dia akan tulis dulu munasabah di antara surah dengan surah. Ini munasabah dia. Nah, kata Al-Imam Syekh Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu taala, kata dia munasabah dengan Fatihah zahirah, jelas. Karena surah Fatihah diakhirkan dengan arahan menuntut hidayah daripada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak? Manakala dalam surah Al-Baqarah pula dimulakan dengan menerangkan tempat hidayah dan juga wasilah. Iaitu, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kan kita minta hidayah dengan Allah dalam surah Baqarah. Dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Surah Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Jadi dalam kitab ni disebutkan tentang jalan hidayahnya, tempat hidayahnya di mana? Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama tentang munasabah di antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Faham? Di munasabah ni dia akan tengok akhir surah dengan awal surah yang nombor 1 yang selepasnya. Ha? Baik. Apa hikmah Allah Ta'ala mulakan Al-Baqarah dengan huruf yang tidak difahami oleh kebanyakan orang? Nah, yang ini termasuk mutasyabihat, kata ulama. Ayat mutasyabih. Alif Lam Mim. Yang ni nanti kita akan terang. Tak masuk lagi ayat tu. Silap-silap minggu depan. Nah, Alif Lam Mim tu minggu depan. Baik. Dinamakan surah ni Al-Baqarah sebagai untuk mengingatkan kepada kita dengan mukjizat yang agung yang berlaku pada zaman Sayyidina Musa alaihi salam, kalimullah, ketika mana dibunuh seorang lelaki
yang kita ceritakan pada minggu lepas. Jadi mengingatkan kisah tersebut, maka disebutkan ini surah Al-Baqarah. Bolehkah kita panggil surah ni Al-Baqarah? Bolehkah panggil surah Al-Baqarah? Ataupun perlu bagi kita untuk sebut suratu allati tuzkaru fihi atau tuzkaru fiha Al-Baqarah? Ada ulama kata makruh kita sebut surah Al-Baqarah terus surah Ali Imran, makruh kata dia. Sebagian ulama pegang pandangan tersebut, tapi pandangan yang kuat kata ulama tak ada masalah, boleh saja kita sebut surah Al-Baqarah kerana Nabi sendiri sebut surah Al-Baqarah. Nanti akan baca hadisnya. Nah, sebagian ulama lagi kata ada hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi kata jangan sebut surah Al-Baqarah, sebaliknya sebutlah surah allati tuzkaru fiha Al-Baqarah, surah yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah. Jadi kalau kita nak sebut ke orang kan, kenapa kamu tak baca surah yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah? Apa dia? Surah Baqarah lah. Kenapa kamu tak baca surah yang disebutkan padanya Ali Imran? Surah Ali Imran lah. Ada ulama kata tak boleh sebut dengan surah yang disebut terus dengan nama. Ada pandangan sebut itu. Nanti kita akan baca pandangan tu. Masa saya sebut awal. Sebelum baca dia punya orang panggil fadilat dia. Dan fadilat bagi surah Al-Baqarah. Apa fadilat surah Baqarah? Banyak. Datang ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam tarikhnya, Imam Muhammad bin Nasr daripada Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhum suratul Baqarati wa Ali Imran. Ini Nabi sebut jelas-jelas. Nabi sebut awal-awal lagi suratul Baqarah wa Ali Imran. Jadi boleh sebut dah suratul Baqarah? Boleh. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi tak kata pun tuqaddimuhum suratu allati tuzkaru fiha Al-Baqarah. Tak sebut macam tu. Nah, ada riwayat sebut tapi riwayat tu dhaif. Nah, hadis tu dhaif. Sama. Baik dhaif tak boleh beramai ke? Itu yang boleh beramai. Sebab tu ada ulama pegang pandangan tu. Nah, sebab tu dia pegang pandangan tersebut. Jangan kata dhaif ni, asal sebut dhaif saja ya. Oh, dia ingat macam dengan orang sakit, kira kena pergi bedah. Nah. Dhaif terus tahu dalam tong sampah. Sebab orang zaman lah ni dia jenis kalut. Semua benda dengar saja dia nak terjemah. Dhaif ni istilah. Dhaif ni bukan kita boleh nak terjemah kita. Hadis ni dhaif, maksudnya hadis ni sakit. Oi, senangnya. Dhaif bukan sakit maknanya. Dhaif ni istilah yang digunakan oleh para ulama. Bukan semua istilah kena diterjemah. Jadi istilah ilmu yang digunakan oleh para ulama yang perlu diraikan. Sebab tu awal qiyanah terjemah. Awal qiyanat yang berlaku adalah terjemah. Terjemah pada semua benda yang tak patut terjemah pun terjemah. Yang ni masalah. Boleh? Lepas tu kita kena biasakan dengar juga kalimah Arab ni. Dan bahasa Melayu kita ni pun bahasa yang kaya. Dia ambil juga bahasa daripada bahasa yang lain, Sanskrit. Bahasa Arab masuk sekali. Ada kampung dekat jalan nak pergi ke Jeniang. Kita lalu nak pergi Jeniang. Ada kampung Kuala Ruman. Dia bagi. Ada. Kampung Kuala Ruman. Ada kan? Ruman dia Ruman. Kampung Kuala Roman ke? Ke Ruman? Roman lah. Ruman lah. Dia tulis Ruman. Tapi tak tahu orang Kedah kita ni kadang tulis lain, baca lain. Alok merah. Yang orang Kuala Lumpur mai baca alok merah. Pada orang Kedah panggil alok merah. Hang sebutlah alok merah. Tahu dia datang mana alok merah? Alok merah. Baru tahu alok merah. Dia tak panggil merah. Tulis merah. Kampung Tanjung Piai. Tak panggil Piai. Tanjung Pai. Tapi tulis itu P-I-A. Tulis macam mana tu? Tak, Dayak tahu lah. Belah-belah tu. Belah mabuk ni. Kampung Tanjung Pai. Dia baca Piai. Tulis Piai. Pedu ya baca Pedu. Alhamdulillah sekat ni. Dia baca betul. Sik itu ya cara. Orang sik dia tak boleh nak tinggal juga. Dia kata sik pun kena baca macam tu juga. Sama. Kampung Kuala Ruman. Ruman ni kalau dalam bahasa Arab ni Ruman. Ruman maknanya delima, kan? Tak tahu kau orang Arab mana singgah kat tu kan?
Buah kampung tak tahulah kok orang Melayu kita ni nama kan. Kok ada Arab lalu sungguh waktu dia buah Ruman. Dia tengok ada buah delima ke, ada buah nama kampung. Kuala Ruman ke? Tak tahulah kan. Baik. Balik kepada tajuk kita ni. Quran yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhum suratul Baqarah wa Alu Imran. Dan dia tidak akan didatangkan dengan Al-Quran dan kepada ahlinya alladhi kanu ya'maluna bihi fid dunya, kepada mereka yang beramal dengan Al-Quran di dalam dunia ini, taqaddumuhum suratul Baqarah wa Alu Imran. Didahulukan mereka dengan surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Maksud surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ni akan menjadi hujjah kepada orang yang membaca dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Tamam? Ini fadilat surah Al-Baqarah. Dan disebut juga dalam hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Shaybah dan juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad lagi dalam riwayat yang lain, wa Muhammad Ibn Nasr wal Hakim musahhahu an Buraidah, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ala Imran fa innahuma az-zahrawani tudhillani sahibahuma yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan au ghayayatan au farqani min tayri sawaf. Dan hadis ini menunjukkan, kata Nabi, belajarlah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kerana keduanya nanti akan menjadi pelindung kepada orang yang menghafalnya dan mempelajarinya surah Al-Baqarah ni. Jadi moga-moga kita termasuk dengan orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kerana kita akan mula mempelajari surah Al-Baqarah. Bila nak habis ni jangan duk tanya, tak tahu. Itulah. Sejam je kan. Kalau nak habis sungguh boleh. Tapi kena sabar duduk. Kena duduk berjam-jam. Lepas tu takut tak masuk dah lah dalam kepala. Mula-mula ada syok main, sebab tu kita buat kelas ni pun 2 jam. 2 jam ni pun rasa lama dah. 2 jam pun rasa lama dah. Saya rasa sa'il lah. Sebab kita bercakap kena tengok jam. Hak dengar tu. Dia kata lama ustaz ni. Awak lama sangat ni. Lebih 15 minit ya. Dia dah tak boleh duduk dah. Habaq pukul 11 suku tak habis lagi. Nanti bila siap zawiyah, nanti masjid dah siap, kita akan buat hadrah. Lepas sembahyang Jumaat di masjid, di Masjid Tomplu ni, patah balik mai ke sini, nanti akan buat hadrah di sini. Macam mana kami buat dengan Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Setiap Jumaat dia ada hadrah. Ada wirid, ada zikir. Kemudian selepas zikir dan wirid tadi, maka akan baca kitab pula lepas tu. Jadi hari Jumaat ni hari mengaji saja. Pagi mengaji, lepas Jumaat mengaji. Kalau kami di Mesir, Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani, kelas pengajian dia, kuliah dia selepas Jumaat. Bukan sebelum Jumaat. Kita di sini sebelum Jumaat. Dia buat selepas Jumaat. Lepas Jumaat tu akan buat apa balik? Dia akan baca balik dan syarahkan balik khutbah dia. Khutbah dia bagi pendek je. Khutbah dalam 20 minit. Khutbah dia. Selepas khutbah, dia akan syarah balik khutbah dia tu sejam. Apa yang dia sebut dalam khutbah tadi. Ini memang Masya Allah tabarakallah. Syekh Muhammad Ibrahim ni kira Quran dan hadis yang bergerak. Semua dalam kepala dia. Ahli tafsir, ahli kasyaf, wali min awliya illahi ta'ala. Dah hadir dah mai ke kampung kita. Dah pernah mai ke sini. Dan pernah doakan tanah di satu lagi tanah dekat apa ni yang saya nak buat pondok kat situ. Itu kat plan. Kita buat tempat suluk kat situ nanti insya-Allah. Dekat dam. Tanah tu. Tepi tanah Pak Tam saya tu Imam. Tepi apa ni? Tepi Carak tu. Apa dia? Carak Ayun. Kawasan tu lah. Baik. Syekh Muhammad Ibrahim dia buat macam tu. Kita pun nanti akan buat macam tu juga di sini. Hari Jumaat. Selepas solat Jumaat. Jadi kami kalau di Mesir ni kena makan siap-siap dah lah. Kita ni sebab apa? Lepas Jumaat tadi buat kuliah. Sebab tak makan tengah hari lagi. Kalau lepas tengah hari tu pergi buat pula kuliah, lepas tu dia maki. Dia kata dia buat dah. Tak long ni dia buat dah, dia kata. Dia tak kira apa dah waktu tu. Hantuk guru kah, hantuk garu kah. Dia maki sama naik. Ni orang Melayu kita. Lepas tu nak kena rai juga.
Lepas tu kita buat wirid tadi di mana? Di sini. Bukan tak buat di masjid lah. Kita buat di masjid sini. Di Zawiyah. InsyaAllah. Nanti bila dah siap. Lah ni tak boleh buat lagi. Nah, ni tak boleh buat lagi. Jadi kita buat di sana nanti. InsyaAllah. Ni sebahagian kawasan kita ni masuk dalam masjid. Jadi kita kena tanda balik. Nanti akan ditanda balik kawasan masjid. Sebab bila dah niat masjid, jadi masjid dah. Walaupun di parking dalam tu. Tu kena hati-hati orang yang ada haid dan sebagainya. Sebab ni kawasan masjid. Tu kawasan tempat parking tu kan. Ni kawasan dah menjadi masjid dah nanti. Walaupun dah niat dah. Kita dah niat dah ta'yin tempat tu jadi masjid, maka hukumnya masjid. Nanti kemungkinan muslimat kena pindah mai sebelah ni. Muslimin yang kena duduk sebelah ni. Sebab apa? Sebab takut nanti ada yang haid, dia duduk dalam masjid dah waktu tu. Jadi kena perhati elok bab masalah hukum ni. Sebab kita dah tentu tempat. Beza dengan tempat yang tak ditentu. Hak tu lagi berat. Contohnya orang ni wakaf tanah besar. Lepas tu dia kata, salah satu daripada kawasan dalam tanah ni saya nak buat masjid. Yang ni macam mana? Orang perempuan haid tak boleh lalu di atas tu. Tanah tu. Mana takut dia terlalu atas masjid. Sebab dia tak tentu. Lah ni kita tentulah. Ni kawasan masjid ni. Dia ada kawasan nanti juru ukok akan main mungkin minggu depan. Tadi semalam dah main dengan engineer, dengan arkitek sekali. Lepas dah main tengok balik, nak tentu tanda tang mana point dia untuk nak ukok, untuk nak buat step tu. Nanti dia akan tanda. Saya akan minta dia tanda sekali kawasan masjid. Kawasan tersebut mungkin ni masuk sikit kot dalam kawasan ni. Mungkin tak kena kot dekat kawasan muslimat ni. Kalau tak masuk tak apalah. Kalau masuk, yang tu kena jaga-jaga, takut nanti kita dalam keadaan haid duduk dalam masjid. Itu kena jaga elok. Walaupun masjid ni dia tak bina bangunan lagi, dia kira masjid dah pada waktu tersebut. Kalau masjid ni mabainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi, semua jadi masjid. Hawaul masjid masjid. Karena udara masjid adalah masjid. Kena jaga-jaga. Jadi orang kalau masuk dalam masjid dia boleh terbang dalam masjid. Dia boleh niat iktikaf tak? Boleh niat iktikaf. Karena hawaul masjid masjid. Karena udara masjid adalah masjid. Jadi kalau dia boleh terbang, dia tok wali. Memang saja jenis tak mau duduk. Dia saja. Dia jenis masuk masjid terbang naik atas mimbar terus. Yang ni boleh tak dia niat iktikaf sambil duduk terbang tu? Boleh. Hatta dia lalu atas bumbung masjid sekalipun. Lalu atas bumbung masjid. Sebab di antara masjid bawah ni dengan sampai ke langit tu semuanya masjid. Tu kena perhati elok hukum. Faham? Baik. Kemudian hadis Nabi SAW juga sebut, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan akan melarikan diri daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi baca surah Baqarah dalam rumah, maka akan dijauhkan oleh syaitan. Kata ulama, siapa yang baca Baqarah dalam rumahnya, maka syaitan akan lari daripada rumah tersebut 3 hari. 3 hari syaitan tak akan main. Tapi dia nak habis Baqarah tu pun tu lah. 3 hari kan. Kalau dia boleh perhabis malam tu, alhamdulillah, elok. Dan Nabi sembahyang malam Nabi setiap malam sembahyang malam Nabi, rakaat pertama saja Nabi akan baca Baqarah, Ali Imran dan juga Al-Maidah. Bayang, tu berdiri Nabi saja. Dan kemudian rokok Nabi sama seperti berdiri Nabi. Cuma ringkas sikit pun bayanglah. Kalau berdiri saja pun dah Baqarah, Ali Imran dengan Maidah. Berapa juzuk? Berapa juzuk? Sampai? Baqarah, Ali Imran dengan Maidah. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ali Imran dengan An-Nisa. Maaf, 4 juzuk. 4 ke 5 juzuk. Sebelum masuk 6 juzuk. Habis surah Nisa, masuk 6 juzuk. Ni bacaan Nabi SAW hampir 6 juzuk. Lebih kurang 5 juzuk Nabi baca dalam satu rakaat. Kemudian Nabi akan rokok seakan hampir waktunya dengan 5 juzuk tu. Dekat-dekat. Kemudian Nabi i'tidal, kurang sikit daripada rokok. Kemudian Nabi akan sujud Nabi kurang sikit daripada i'tidal. Duduk antara 2 sujud, kurang sikit daripada sujud yang pertama. Sujud yang kedua kurang sikit daripada duduk antara 2 sujud tadi.
ataupun sujud yang pertama, kemudian bangun pula rakaat yang kedua, baca pula surah yang lain pula. Ini setiap malam amalannya baginda Nabi SAW. Ada orang boleh buat? Boleh dengar je lah. Boleh dengar. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Tamim Ad-Dari, setiap malam akan solat mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam satu rakaat. Sayyidina Uthman satu rakaat 30 juzuk. Terus orang buat heran lah, no? Kita ada orang buat heran. Ish, boleh kah? Dia kata. Satu juzuk pun dah 40 minit. Nah, kalau kali dengan 30, dah berapa minit? 40 minit kali dengan 30 berapa? 1200 minit. 1200 minit sama berapa jam? 20 jam. 20 jam. Malam ada lah berapa jam? 20 jam ni kira sambung terus kali dengan subuh-subuh tak semayang. Itu kan dia kata. Dia kira dengan waktu dia. Nah, dia tak kira dengan waktunya awliya. Orang-orang yang salih. Sahibul waqt, Allah. Allah Ta'ala yang atur waktu. Kalau kamu kira dengan waktu, kamu akan ingkar sekali dengan Isra' Mi'raj. Sekali. Isra' Mi'raj macam mana boleh berlaku dalam masa tak sampai satu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Waktu laylan. Laylan tu dengan nakirah. Maknanya juz'u minal layl. Sikit saja daripada waktu malam. Berapa minit? Kata sebagian ulama, tak sampai 5 minit. Tu dia. Kan waktu falaki, waktu falak. Sebab Nabi turun, dalam keadaan waktu tersebut, tak masuk lagi pun subuh. Sebagian kata 5 minit. Sebab ada riwayat sebut, kata Nabi masuk, Nabi duduk dalam kain pada selimut. Nabi keluar pada kain selimut, di Isra' dan Mi'raj kan, balik kain selimut duk panas lagi. Dalam riwayat. Kain selimut kalau panas lagi kita keluar ni, lebih kurang 5 minit ke 10 minit je. Tuan-tuan try lah balik lagi. Nah, malam ni tidur bulan kain selimut, kentut tengok, lepas tu keluar. Balik duk bau lagi tak? Dalam 5 minit bau lagi insya-Allah. Sedut dalam-dalam. Dia kata kalau isteri sedut kentut suami, dia kata umur panjang. Dia kata lah. Kajian ni apa? Betul ke tidak, tak tahu. Dan sahabat keluar orang ni kan. Isteri yang selalu menghidu kentutnya suami akan umur panjang, dia kata. Apa faedah dia kita tak tahulah. Itu pun dia berbuh dalam sahabat kan. Baik. Ya berdia cerita dia lupa lah. Nabi Isra' dan Mi'raj. Jadi jangan heran dengan bacaan waktu tadi ni yang singkat, bacaan yang panjang tapi disingkatkan waktu dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mustahil. Amrun qadiqun lil 'adah, perkara mencari adat. Dia tengok dengan bacaan dia, lepas tu dia buat pelik. Semua disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Azkar. Imam Nawawi ada sebut kisah tentang bacaan para awliya Allah Ta'ala dan ulama di kalangan sahabat Nabi yang membaca dengan bacaan yang sedemikian rupa. Ada seorang ulama kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, membaca Al-Quran sehari semalam khatam 16 kali. Macam mana? 16 kali khatam Quran sehari semalam. Kita dengar Imam Nawawi, Imam Syafi'i khatam Quran sehari semalam bulan Ramadan 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Waktu biasa kalau bukan bulan Ramadan sehari sekali. Naam. Sayyidina Al-Imam An-Naqai sehari 4 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sehari 4 kali khatam Quran. Nah, ada imam namanya As-Sufi, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Azkar, khatam Quran sehari 16 kali. Sehari dan semalam. 8 kali waktu siang, 8 kali waktu malam. Tu macam. Yang buat heran. Kita heran ni benda yang kita tak berlaku kat kita heran tu. Kita heran sebab dia perkara mencari adat. Dia mencari adat. Itu Maulana Syekh Yusri hafizahullah pernah sekali kata beliau, dia duduk di Masjid Nabawi, kemudian dia baca Quran di sebelah seorang syekh daripada Libya. Yang syekh ni dia tak kenal mula-mula. Tapi dia kata waktu subuh tu, lepas sembahyang subuh, Syekh Yusri kata saya baca Quran sama dengan dia. Dia baca Fatihah, saya pun baca Fatihah. Kemudian selepas lebih kurang dalam sejam ke 2 jam, saya khatam surah Al-Baqarah 3 juzuk lebih. Kemudian Allahumma salli ala, dekat 3 juzuk lah. Kemudian kata beliau, saya tengok dia khatam surah Maryam.
Bacaan sama dia kata. Saya dengar dia baca. Dan bukan dia bagi pelaju. Bacaan sama dengan saya, kata Syekh Yusri. Saya berhenti surah Baqarah, khatam. Habis, dia berhenti surah Maryam. Surah Maryam juzuk berapa? Juzuk berapa? Juzuk 16. 2 jam. Syekh Yusri baca 3 juzuk. Syekh Yusri kata, Syekh Libya ni baca 16 juzuk, duduk sebelah dia. Dan dia dengar bacaan dia betul. Dan Syekh tanya terus kat dia. Kamu siapa dia? Kata dia, saya guru Quran di Libya. Dah mengajar Quran 30 tahun. Dan ni amalan yang dia lakukan setiap hari. 2 jam, 16 juzuk boleh baca. Dengan bacaan yang tepat tajwid dia. Kerana Syekh Yusri alim dalam qiraat. Dan dia tahu orang dia baca betul tak betul. Koklah dia duduk tengok je. Kalau kata cerita tu dia bohong, kan? Maksudnya dia yang mengelak. Dia tengok Syekh Yusri dekat nak habis Baqarah dia terus tarik surah Maryam. Tu tak jadilah khariqul adah. Tu nak jadi pelik buat apa? Tu dah memang mengelak. Buka terus surah Maryam. Tak, hak ni Syekh Yusri kata dia tengok betul-betul depan mata dia. Dan kata dia, Masya Allah, kata Syekh, saya baca dalam kitab tentang kisah para ulama baca Quran ni sehari 30 juzuk, dibaca 2 kali, 4 kali, ada 16 kali khatam. Tak heran, kata dia. Di depan mata sendiri tengok, orang ni boleh baca dalam 2 jam 16 juzuk. Dan kadang tajwid dia betul. Kerana waktu diberkati oleh Allah. Duduk sebelah-sebelah. Masing-masing. Dan Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, orang yang sangat jaga dengan Quran Al-Karim ni, cukup jaga. Bulan Ramadan saja kalau kita semayang dengan dia, khatam lebih kurang dekat 6 ke 7 kali khatam Quran. Pernah sekali 5 kali khatam Quran. Dalam solat, khatam dalam solat je, bukan di luar solat. Di luar solat lain pula. Jadi kami anak-anak murid ni, pergi khatam saja. Dan baca. Dan Syekh jadi imam, pakat tunggu dulu sampai dia rokok. Baru pakat masuk rokok. Ada hak buat macam tu. Tunggu tu imam nak rokok dulu, baru pergi rokok. Lah ni rasa menyesal balik pula. Awaklah tak ikut pada awal. Kan? Kalau ikut pada setiap Ramadan, kalau kita ikut dia daripada awal sampai habis lah, sepanjang kalau duduk di Mesir ni, insyaAllah saya balik tak nak kapal terbang. Terbang terus itu ya. Kan? Terbang tepi kapal terbang. Ada dalam hadis lagi Nabi kata, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna aqdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah Baqarah, kata Nabi SAW. Hadis dalam Sahih Muslim. Kerana sesungguhnya membaca Al-Baqarah ini barakah. Meninggalkannya penyesalan. Dan tidak akan mampu untuk mendekatinya orang yang membaca surah Baqarah ni al-batalah. Batalah apa dia? As-saharah. Ini tukang sihir. Dan orang yang baca Baqarah, mengamalkan Baqarah, tidak akan didekati oleh tukang sihir. Faham? Sebab tu dalam Baqarah ada surah ada ayat yang terbaik, iaitu ayat kursi. Dan ayat kursi ini diturunkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Al-Baqarah. Bersama dengan Al-Baqarah. Diturunkan daripada kanz tahta al-arsh. Di bawah perbendaraan yang berada di bawah arsh, dikeluarkan ayatul kursi, disekalikan dengan Baqarah waktu turun. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Disebut kata Al-Baqarah sanamul Quran wa zirwatuhu. Quran Baqarah ini adalah syariful Quran. Sanamul Quran maknanya yang mulia di dalam Al-Quran. Nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan. Setiap ayat Baqarah ni turun bersama dengan 80 malaikat. Surah Baqarah ada berapa ayat? 286, 287, 288 dalam riwayat. Setiap ayat waktu turun tu 80 malaikat bawa ayat tu. Bayangkan 286 kali dengan 80 malaikat. Berapa ribu malaikat yang buat turun surah Baqarah saja. Ajaib, surah Baqarah ni ajaib. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsh wa fusilat biha. Afawusilat biha. Dan dikeluarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini surah ayatul kursi, dikeluarkan daripada tahtal arsh, di bawah perbendaharaan arsh, kemudian disekalikan dengan Baqarah, turun sekali pada waktu tersebut. Sebab tu yang paling afdal dalam surah Al-Baqarah adalah ayatul kursi dan juga qawatim suratil Baqarah. Dua ni penutup surah Baqarah yang kita baca bila itu tahlil. Kalau kita baca tahlil yang panjang, kita akan baca penutup dengan permulaan Baqarah. Jadi amalannya ahli
Madinah, di kalangan Ansar dan Muhajirin, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berpesan dan mengatakan kepada ahli Madinah, kalau aku mati nanti, maka bacakan di kepalaku awal Baqarah dan di kakiku akhir Baqarah. Faham tak? Dan ni yang diambil oleh para ulama kita, diletakkan dalam tahlil, dibaca kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Mai orang yang tak faham, tahlil bid'ah, dalalah, finnar. Finnar terus. Masuk neraka baca Baqarah. La ilaha illallah. Tepuk dai kita. Nah, takkanlah nak beratuk sekali dengan ahli neraka. Kerana baca Baqarah. Ajaib. Orang zaman lah ni ajaib betul. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Karena tidak ada sambungan. Tak ada panduan, sambungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa kita baca apa ni? Hadis kita baca ni. Jadi kita baca kitab apa ni? Kitab Veda. Kita baca kitab apa ni, Buddha ke apa? Tak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, waktu sekarang ni waktu untuk belajar. Mengaji betul-betul, ambil sungguh-sungguh ilmu. Abaikan dengan pandangan yang para ulama kita dulu dah keluarkan dah. Cuma ada yang dulu mereka sampai kat kita, orang tua-tua kita dulu sampai dekat kita, dia pun tak cerita semua. Dia tak sebut kata ni hadis. Dia tak sebut kata ini sekian-sekian. Contoh macam orang tua-tua dulu kata kalau makan nasi, kalau jatuh kutik, nasi teriak nanti. Sebut macam tu. Nak bagi orang faham. Senang. Kalau dia habaq kata ni ada barakah, kalau kutik tu dapat berkat. Kata-kata. Kan nak faham berkat ni tahu? Berkat. Buat apa nak berkat dia kata. Dia tak nampak benda tu. Dia sebut kata nasi tu teriak ke apa semua, ada seriau. Makan. Kan? Nasi kalau jatuh orang tua-tua suruh kutip. Makan, dia kata ambil. Kerana ni apa ni, rezeki ni Allah Taala bagi. Bukan senang ni nak cari biji nasi ni. Nak tanam berapa bulan. Nak keluar pula, nak proses. Mai pula dalam pinggan kita. Tok gitu je. Marah. Orang tu dulu susah kan. Orang lah senang. Dia pergi kedai, dia pergi cedok je. Cedok kan tahu kan. Orang ni susah nak dapat macam mana apa, dia macam cedok je. Cedok. Lepas tu pergi bayar. Kalau murah tanya lah, murah kan? Murah pula. Kan? Kata pula gitu. Jadi orang apa ni, kita dulu, orang tua-tua dulu dia ajak ni adab ni, masya-Allah tabarakallah. Tempat duduk jangan duduk atas dia. Jangan duduk tempat kita tak kepala, jangan pergi duduk atas dia. Bantai jangan pergi duduk, jadi bisui. Dia mungkin tajribah lah, kadang-kadang dia sebut selalu tu memang jadi tajribah sungguh. Kadang duduk-duduk jadi bisui sungguh. Kerana tajribah ni dia bermanfaat, kerana berlaku sungguh. Kerana dengan tajribah ni apa dia? Tajribah ni sebab kerana tatabbuk, kerana bersarap semua, kerana berlaku pengulangan. Selalu sekali dibuat, maksudnya hipotesis dipanggil dalam bahasa sains. Maksudnya disebabkan kerana dah berlaku selalu dah, akhirnya hasil daripada berlaku benda tadi ni, jadi benda tu. Maka orang tua-tua kata duduk atas bantai, jadi bisui. Padahal dia nak elak daripada anak dia tu, nak bagi reti. Janganlah ni tempat tak kepala, tak punggung, hang kentut pula atas tu. Lepas tu malam tidur pula atas tu. Tak ada adab. Kan? Jadi orang tua-tua kita cukup jaga bab-bab benda tu. Lepas tu jangan cepat salahkan. Semua benda nak salah. Orang tua-tua kata apa semua salah. Tak. Ada mereka sebut tadi ni, ada nas ataupun ada sandaran daripada syarak sebenarnya. Untuk ambil berkat. Untuk jaga daripada rezeki ni dimain-mainkan. Jangan dimain-mainkan rezeki. Hatta kata ulama ada dalam riwayat, disebut dalam sebahagian riwayat, dalam kitab Syama'il, Syarah Syama'il Imam Bajuri, siapa yang kutip nasi yang jatuh daripada pinggan, kata-kata para ulama, man arada an yakuna ibnuhu sabihal wajhi, siapa yang nak anak dia cantik wajahnya, maka kutip nasi ataupun rezeki yang gugur daripada pinggannya ketika dia makan. Ni kaedah ulama sebut, ni faedah yang ulama sebut. Siapa yang nak anak dia comel, lawa, tengah bini duk mengandung ni, kan? Bini tengah duk mengandung, ataupun suami dia pun mengandung juga, kan? Jadi apa ni, waktu makan nasi jatuh, kutip, makan balik. Kecuali jatuh di tempat yang najis, tak boleh lah. Jatuh bawah dan sebagainya, dah kena dengan benda kotor, tak boleh lah. Tapi kalau jatuh di tempat atas meja saja masih elok lagi, kutip, makan. Kerana insya-Allah kata ulama ni tajribah yang dilakukan oleh para ulama, siapa yang buat macam tu insya-Allah dapat anak cucu segak.
Buat macam tu, insya-Allah. Dia kata, ustaz, kalau dah tak segak, keluar tak segak tak tak segak ni Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang bagi. Kalau kita baik sangka dengan Allah Ta'ala, kita buat benda tersebut, insya-Allah Ta'ala akan bagi. Yang penting yakin pada waktu tersebut. Yakin sungguh-sungguh dengan apa yang disebut oleh para awliya Allah Ta'ala. Penting yakin tu. Kita kalau pergi berubat tak yakin, tak ada apa juga. Kena yakin dalam hati ni. Betul tak? Sebab tu kadang dengan yakin ni akan jadi perkara tersebut. Tu yang macam saya cerita minggu lepas kan, cerita yang ketua perompak tu kan. Balik anak dia boleh jaga jalan balik tu kerana yakin. Kerana dia yakin dengan orang yang hadir, walaupun dia tu perompak, dia duk yakin kata dia tu wali. Dapat. Nah, dengan apa yang dia yakin tersebut, dengan baik sangka tadi. Kita baik sangka dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi. Nah. Baik. Hadis ditanya, surah bila ditanya dalam Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Qur'ani afdal? Dalam Quran mana yang paling afdal? Qala as-suratul lati yuzkaru fiha al-Baqarah. Ini dalil yang ulama gunakan, kata Nabi tak sebut suratul Baqarah. Nabi kata as-suratul lati yuzkaru fiha al-Baqarah. Surah yang disebut di dalamnya Al-Baqarah. Sebut panjang macam tu. Nah. Kemudian ditanya lagi. Jadi bila tanya Quran, ayat surah mana yang paling afdal? Surah Baqarah. Dan ditanya lagi, fa ayyul baqarati afdal? Surah mana, ayat mana pula dalam Baqarah yang afdal? Qala ayatul kursi wa qawatimu suratil Baqarah nazalat min tahtil arsy. Yang pertama ayat kursi kata Rasulullah, yang kedua penutup surah Baqarah yang diturunkan daripada bawah arasy Allah Ta'ala. Ni turun. Dan banyak lagi lah tentang surah Al-Baqarah, kelebihannya yang luar biasa. Sehingga kan Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar mempelajari surah Al-Baqarah 12 tahun. 12 tahun belajar surah Baqarah saja. Faham tentang hukum hakamnya, tentang perbicaraan dalam Baqarah, kaza wa kaza, dan dia amalkan Baqarah 12 tahun. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, 8 tahun mengaji surah Baqarah saja. Itu dia. InsyaAllah kita tak lah kot. Kalau 8 tahun tu boleh tahan ni. Itu insyaAllah kita akan cuba cepatlah bagi faham Baqarah ni sampai habis. Tak sampailah 8 tahun kot. InsyaAllah. Yang penting kawan-kawan kita habis juga akan tafsir. Kawan-kawan pernah habis tafsir juga. Tafsir Nurul Ihsan ni bagus betul. Tafsir Nurul Ihsan ni bagus semua. Tafsir ni tadris. Kita ada kitab untuk bukan bacaan saja, tu kitab pengajian. Kerana dia seakan-akan sama seperti mana kitab Jalalain. Tafsir Jalalain. Kerana dalam tu ada qawaid, dia ada faedah yang besar yang diberikan dalam kitab ni. Tu para ulama kita ni, karangan mereka ni berkat. Jadi kita baca kitab mereka. Kita khidmat dengan kitab mereka. Moga-moga Allah Ta'ala bagi berkat juga kepada kita, insya-Allah. Dan moga ada kitab-kitab ni dalam rumah ni jadi berkatlah rumah kita, insya-Allah. Itu kan. Lepas tu jangan rugi beli kitab. Jangan rugi ada kitab dalam rumah kita. Karena kata ulama, ada sababun min asbabi husulil ilm. Ini sebab kepada hasilnya ilmu. Dapatnya berkat daripada Allah Ta'ala. Dan husulil rizqi. Dan dapat rezeki daripada Allah. Ada seorang syekh di Mesir, guru kepada guru saya. Guru kepada guru kami di Mesir, Maulana Syekh Kamal Anani. Syekh Kamal Anani ni guru kepada Syekh Yusri, guru kepada Syekh Said Shaltun, guru kepada Syekh Ahmad Mamduh, guru kepada Syekh Amru Wardani, guru kepada Syekh Iman Ifat, guru-guru kepada guru saya. Dia guru kepada guru-guru. Syekh Ahmad pernah nak kira saya mengaji dengan Syekh Kamal Anani tapi tak sempat. Sebab Syekh Ahmad kata Syekh Kamal Anani ni cakap Arab Ammi dia kuat. Cakap Arab pasar tu kuat sangat, takut hang tak faham dia kata. Saya tak sebut, kata saya fahamnya. Nak balah ya payah. Saya balah bahasa Fusahah. Fusahah balik. Baca cakap Arab baku. Nak cakap Arab Ammi ni saya tak pernah nak laju sangat. Walaupun duduk lama. Kita duduk cakap dengan masyaikh, cakap Arab Fusahah. Dia nak cakap Arab Ammi ni dilambat sikit. Dia punya lenggok dia kan. Jadi saya tak apa nak ni sangat bahasa Arab Ammi. Dan guru saya pun Syekh Ali Soleh marah kalau cakap Arab Ammi ni. Dia marah betul. Sebab dia pernah minta dia ceramah. Dia ahli bahasa. Guru bahasa Arab di Masjid Azhar. Dia pernah minta dia ceramah di kampung. Tapi dia berkata nak bagi kat orang kampung ni, Syekh kena cakap Ammi ya. Cakap bahasa pasar ni.
Kira saya orang Pedu, cakap Pedu lah. Macam tu lah lebih kurang. Orang Baling, cakap Baling. Dia suruh cakap tu baru kena, dia kata dekat dengan masyarakat ni. Oh, dia kata tak mau. Bagi berapa ratus aku tak bagi, aku tak pergi. Tak bagi berapa ribu aku takkan pergi. Dia kata, cakap bahasa Fusha, dia kata. Kenapa nak cakap Ami, dia kata. Dia marah bahagian tu. Ada khilaf lah ulama dalam bab tu. Dalam bab berkenaan dengan nak guna bahasa Ami dan sebagainya ni. Tapi Syekh Kamal ni saya tak sempat lah nak pergi jumpa dengan dia, mengaji dengan dia. Syekh Kamal ni buta. Dia mata tak nampak. Tapi kitab dalam rumah dia penuh. Syekh Ahmad batu pergi ke rumah dia. Syekh Ahmad tanya dekat dia. Dia tanya, Maulana, man yaqra' hadal kitab? Man yaqra' hadal kitab? Siapa yang baca kitab ni? Kamu dalam keadaan yang macam ni. Saya tak sebutlah belakang tu. Tu Syekh kata, ya bunai. Syekh Kamal ni kata kat anak dia, ya bunai, ya Ahmad. Dia kata, mujarrad wujudil kitab fil bait sababun min asbabi atau sababun min sababi husul atau sababun min asbabi husuli al-ilm. Dalam satu lagi saya tak perasan, sababun min asbabi husuli ar-rizq, kata dia. Wahai anakku, dia kata, Ahmad, hanya sekadar ada kitab dalam rumah saja ni antara sebab kepada hasilnya ilmu. Dan sebab kepada hasilnya rezeki. Bayangkan. Ini berkat kalau ada kitab dalam rumah kita. Jangan sayang beli kitab. Ada orang sayang beli kitab, saya pun nak baca saya. Beli kitab. Beli ya dulu. InsyaAllah nanti ada orang baca. Moga dengan berkat niat kita nanti ada cucu kita nanti akan baca beli kitab tu insyaAllah. Jadi orang alim nanti insyaAllah. Dan kita nak tahu. Baik. Jadi surah Baqarah macam tu yang kita sebutkan tadi. Dan kemudian cerita surah Baqarah ni apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat ni tengok disebut. Riwayat Al-Imam Ibnu Abi Shaybah, Imam Ahmad, Imam Muslim dan Ahli Sunan, yakni Al-Imam Abi Dawud, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ibnu Majah dengan Al-Imam An-Nasa'i, wal Hakim wa sahahahu an Huzaifah, kata dia, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan min Ramadana faftataha al-Baqarah faqalat yusalli biha fi raka'atin thumma iftataha an-Nisa faqara'aha thumma iftataha ala Imran faqara'aha mutarassila. Ya. Nabi sembahyang, kata dia, aku sembahyang, Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, aku sembahyang, kata beliau, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam daripada Ramadan, dan Nabi memulakan bacaan setelah Fatihah dengan Baqarah. Setelah Nabi baca Baqarah, Nabi mula pula dalam satu rakaat ni, Nabi baca pula surah An-Nisa. Kemudian Nabi baca pula surah Ali Imran. Faqara'aha mutarassila, dan Nabi baca dengan bersambung semuanya surah tadi. Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu dia. Berapa juzuk? Jadi 6 juzuk noh. 6 juzuk lebih kurang. Hampir 7 juzuk dia baca. Ali Imran kan. An-Nisa dengan Ali Imran, An-Nisa ya. 4 kat 6 juzuk, 5 juzuk lebih kurang. Satu rakaat sahaja. Dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu disebut juga oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kata, kuntu aqumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil lail. Aku pernah bangun malam solat dengan Nabi pada satu malam. Fayaqra'u bil Baqarah wa Ali Imran wan Nisa. Dan Nabi baca surah Baqarah, Ali Imran dan surah An-Nisa. 5 juzuk. Sayyidina Aisyah semayang dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam Syama'il, Sayyidina Auf ibn Malik al-Ashja'i, kata dia, qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama faqara'a surat al-Baqarah la yamurru bi ayati rahmatin illa waqaf. Dan Nabi, aku semayang dengan beliau, kata Sayyidina Auf ibn Malik al-Ashja'i, pada satu malam, dan Nabi dalam keadaan berdiri, dan Nabi membaca Baqarah, dan tidak lalu ayat rahmat, melainkan Nabi akan berhenti dan membaca doa pada ketika tersebut. Pada waktu setiap lalu ayat rahmat, Nabi akan baca doa pada waktu itu. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh Nabi dalam solat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang nak tiru Nabi? Waktu Nabi semayang hatta tawarramat qadamahu. Nabi semayang sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bengkak kaki saja, bukan berdanah. Ada seorang baru ni tengok dalam video mana, atau saya tengok ada budak muda ni. Dia kata Rasulullah ni semayang malam, tuan-tuan. Dia punya nak bagi konten dia tu, orang tengok ramai. Dia tambah cerita. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Benanah kaki. Benanah terus. Bila masa yang benanah kakinya. Bengkak saja, tak mesti benanah.
Dan sini dalil kata ulama, berdiri adalah rukun paling afdal dalam solat. Orang tanya mana rukun paling afdal dalam solat? Berdiri. Bukan sujud, berdiri yang paling afdal. Karena Nabi berdiri lebih lama daripada sujud. Faham? Dan sujud tempat yang paling afdal doa. Ni. Beza no? Rukun paling afdal berdiri. Tempat paling afdal berdoa, sujud. Itu tempat dia. Bukan sujud paling afdal. Tidak. Berdiri paling afdal. Boleh. Baik, surah-surah dalam Al-Quran ini disusun dalam bentuk ijtihad ataupun tauqifi. Tauqifi maknanya bukan ijtihad. Mesti daripada Nabi ke ataupun sahabat ijtihad dengan susunan surah tadi. Kata ulama, yang kuat ianya tauqifi. Tauqifi maknanya apa? Disusun oleh baginda Nabi. Nabi yang susun. Letak Fatihah dulu, kemudian Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian kaza. Susun sampai An-Nas. Ini susunan siapa? Susunan baginda Nabi SAW. Cuma tulis surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Ali Imran. Siapa yang tulis? Kata ulama yang tulis adalah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Nah, Hajjaj Yusuf As-Saqafi yang melakukan tabwib, meletakkan bab ataupun tulis surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran. Siapa yang buat? Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dia juga orang yang meletakkan titik dalam Al-Quran. Yang mula letak titik dalam Quran. Kerana titik Quran tidak ada dulu. Dia ada perumah ya. Quran boleh dibaca dengan semua qiraat. Jadi kalau tak letak perumah, boleh letak ya, boleh ta pun boleh. Ya, ta. Dua-dua boleh. Lepas tu dia ada satu kitab. Di dalam rumah ni ada kitab satu. I'jaz Ar-Rasmil Uthmani. Cerita pasal mukjizat resam Uthmani. Resam Uthmani ni ajaib. Riwayah tu. Ajaib. Kalau kita baca, kadang dengan resam tu saja kita boleh takrif. Kita boleh letak tafsir. Kalau kita buka dalam Quran, dia ada alif khanjar dipanggil. Alif khanjar ni dia akan ada ni. Tengok. Ni ada alif khanjar tu. Awal. Alif lam mim zalikal kitabi. Kitab tu tak ada. Kitab lama tak ada, kitab baru ni ada. Lalu buka Quran. Buka Quran cuba tengok zalikal kitab. Selepas za tu dia ada tu. Kan? Ada alif kecil. Al-kitabi. Zalikal kitabi. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu, dekat kitabu patutnya ada alif, tapi dia tak tulis alif. Dia buat tu titik kecil. Macam alif kecil tu. Dia panggil alif apa tu? Alif khanjar dipanggil. Kenapa khanjar? Khanjar ni badik. Badik Arab. Kan badik tu yang pisau Arab tu. Pisau Arab kan dia jadi lengkong tu. Itu dia panggil alif khanjar. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, dia kata alif khanjar ni ada faedah dia. Kan saya saja letak. Kalau perkataan sahib dalam Quran, bukan semua sahib ada alif khanjar. Dia ada alif lam sad ha ba. Kan? Nak baca macam mana? Ada dibaca sahib. Sahib dengan diletakkan alif khanjar sebelum ha. Tak titik alif kecil ya. Dan ada yang tulis dengan sahib. Alif, lam, sad, alif, ha, ba. Dia tulis alif. Kenapa dia tak titik? Padahal sama ya. Dibaca sahib juga. Yang ni pun dibaca sahib juga. Kenapa sahib ni ditulis alif khanjar? Sahib ni pula tulis alif. Kenapa? Kena tak duit dalam tabung tu. Lawak ya. Minggu lepas sajalah kata awak makanan makin kurang. Minggu ni belanja, mai penuh. Belakang ni, makanan ni tuan-tuan balik jangan tak makan, kena makan. Banyak makanan ni. Ni Makcik Zah pun buat kenduri ni kan. Cik Zah buat kenduri. Lepas tu apa ni, Abang Wan kita pun buat kenduri. Ada 100 bungkus ni dalam ni makanan. Ambil lah mana tak dan tu, jangan berkelahi. Ambil mana dan ya. Ambil mana dan. Balik kepada alif khanjar. Apa kelebihan alif khanjar ni? Baik. Cuba kita tengok dia punya bukti dia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kita cari cerita pasal Ashabus Sijni. Ashabus Sijni ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kisah Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Kan? Nabi Yusuf dalam penjara dengan
ada dua orang yang duduk dalam jangka. Seorang mimpi roti dia makan, atas kepala dia burung makan tu kan. Seorang lagi dia perah arak. Cari surah tu. Cari sama Alif. Saya cari yang lain. Baik. Tamam. Jumpa dah. Jumpa lagi. Ada? Tulis sahib ya dalam Quran. Tulis sahib. Sad alif ha ba. Keluarlah ayat apa tak apa. Ni. Ibu ini. Ada. Woi, lama ni ni. Hei, tak apa. Sambil-sambil itu kita baca ni. Kita sambung balik ayat Qanjar tadi. Nah. Main lah. Bukan tu cari saja. So. Mana? Okey. Sirah cari satu lagi ayat yang ada sahib. Mana sahib? Tak dalam surah lain tak apa. Sad alif ha ba. Dia tak ada alif Qanjar. Ada? Ada semua. Mana? Tamam. Tengok sini. Ada beberapa ayat dalam ni, dalam Quran. Contohnya ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi. Sahibihi dalam ayat ni cerita berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu hijrah. Baik, sebelum cerita yang tu, alif Qanjar ni kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, diambil pada para ulama dalam seni tulisan resam Osmani ni. Dia kalau khusus berkenaan sahib. Sahib kalau ada alif sad, alif ha ba, beza dengan sad
Alif qanjar kecil, ha ba. Beza pada apa? Kita boleh tahu kata orang ni satu agama dengan orang yang disebutkan sahib dia tadi ataupun tidak seagama. Faham? Macam tu sekali. Kita boleh tahu orang ni seagama ataupun tidak seagama dengan dia. Contoh. Ayat ni bila sebut iz yaqulu li sahibihi. Sahibi tapi alif khanjar. Maknanya apa dia? Sahib tadi seagama dengan yang menyebut tadi. Iaitu Nabi SAW. Dari kata Sayyidina Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Rasul, ya, Nabiul Islam. Sayyidina Abu Bakar, ya, akid minal muslimin. Nah, malah adalah siddiqin. Sebab tu diguna sahib. Tapi cuba tengok dalam Quran. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum, alif ha ba. Kenapa sahibukum? Karena Allah Ta'ala khitab ni kepada kuffar. Ma dhalla sahibukum, hadha laysa sahibu. Ini bukan sahib kamu sebenarnya. Karena Nabi dengan kamu beza pada agama. Kamu beza dengan Rasulullah SAW. Faham? Maka dia guna alif pada waktu tersebut. Ini ajaib betul Quran. Baca tu saja tahu dah ni khitab kepada siapa? Ni khitab kepada kuffar. Sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sad alif. Bila sebut sad alif saja, ha ba, tahu dah lawan bagi dia tadi adalah berlainan agama dengan dia. Bukan mesti yang lawan tu muslim, yang tu kafir, tak. Salah satu dia. Faham? Jadi baca dalam Quran, kalau jumpa je macam tu, kita tahu dah kata yang bercakap ni tak sama dia punya agama dengan yang dicakapkan. Dalam Quran surah apa ni? Surah Yusuf. Dan surah Nabi Yusuf alaihi salam cerita berkenaan dengan Nabi Yusuf duduk dalam apa ni, penjara. Nah. Tengok apa ni Nabi Yusuf kata apa? Tengok. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر قمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن. Tengok digunakan alif qanjar. Maknanya apa dia? Sahib sijni dengan Nabi Yusuf satu agama. Faham? Mereka seagama pada ketika tersebut. Mereka masuk ikut agamanya Nabi Yusuf AS. Faham tu? Waktu tu kalau baca saja kita tahu dah kata cerita ni bab siapa? Siapa yang bercakap boleh tahu kata ini seagama dengan yang bercakap. Faham? Seagama dengan yang bercakap. Dan kalau kata berbeza pada tulisan tu alif saja, tahu dah yang bercakap dengan yang dia ucapkan tadi ni berbeza pada agama. Ini fawaid besar yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Nah, ambil balik. Nah, dalam berkenaan dengan alif qanjar. Nah, alif qanjar. Quran ni ajaib. Nah, hatta dengan hurufnya sekali. Mukjizat sekali dengan huruf. Bukan mukjizat dia hanya pada dia punya makna dia saja, tidak. Semua kalimah dalam Quran semuanya i'jaz. Nah, yang daripada Allah Taala. Cuma berlaku tahaddi dengan apa? Berlakunya cabaran dengan sekurang-kurang ayat dalam Al-Quran. Nah, sekurang-kurang surah, minta maaf. Sekurang-kurang surah. Sebab tu dengan satu ayat saja tidak boleh tahaddi. Maksud tidak boleh dicabar. Sebab tu dalam Quran bila Allah Ta'ala kata fa'tu bi suratim mim mithlih. Nah, fa'tu bi suratim mim mithlih. Maksudnya berlaku cabaran dengan surah. Betul Allah Ta'ala tak kata fa'tu bi ayatim mithlih. Tak, fa'tu bi suratim mithlih. Bawa mai satu surah. Baik, kemudian bi aqsari suwar. Yang paling ringkas dalam Quran apa dia? Surah Al-Kawthar. 3 ayat. Maknanya kamu buat balik surah sama macam Quran, 3 ayat saja tapi lengkap cerita dia dan padat. Buat. Boleh try? Kumpul langit dan bumi, makhluk jin dengan manusia. Try buat tengok 3 ayat sama macam Al-Kawthar. Mustahil. Takkan boleh buat. Nah. Apa ni, Musailimah Kazzab try juga nak buat tapi jadi lawak. Quran jadi lawak terus dengan dia.
Macam-macam dia buat. Ambil Ustaz, waqala al-imam. Tahu kita kat mana? Tahu waqala al-imam kat mana? Tengok dalam ni kot nombor-nombor macam ni. Nah, kita tengok Musailimah Kazzab punya ayat, Allah, surah dia lawak-lawak semua. Surah Musailimah Kazzab. Cari-cari sambil-sambil. Surah Musailimah Al-Kazzab. Jangan baca Musailamah lah. Musailimah. Siapa baca Musailamah, maka dia lebih kazzab daripada Musailimah. Faham? Siapa yang baca Musailamah, dia lebih kazzab daripada Musailimah, kata guru kami. Tahu mana? Ada teman? Tak ada? Ada. Betul-betul ni. Tengok dia buat surah. Ni surah masa apa? Dia buat lah. Surah Musailimah Kazzab, dia kata dia nak buat surah juga. Dia kata dia boleh lawan Quran. Dia tak ada masalah. Tapi dia tak boleh lari, satu dia. Tak boleh lari juga daripada rentaknya Quran. Ini masalahnya mereka. Mereka kata kami boleh buat, dia kata. Lepas tu pandangan tentang masalah Quran ni boleh tak didatangkan dengan apa ni, cabaran. Jumhur para ulama ahli sunnah berpandangan kata mustahil mereka akan boleh datangkan dengan Quran. Ini dipanggil pandangan, dipanggil apa ni, Allahumma salli ala sayyidina ajz mutlak. Mereka tak akan mampu mendatangkan dengan Quran. Pandangan Mu'tazilah, dan juga dikuatkan oleh sebahagian ulama kita ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imam Al-Iraqi dalam pandangan kitabnya apa ni, Alfiyah Sirah. Dia tulis berkenaan dengan pandangan Quran ini mukjizatnya bisirfah, katanya. Bis-sirfah, sirfah ataupun bis-sarfah. Maksudnya dipalingkan Arab daripada menulis Al-Quran. Mereka mampu tapi dipalingkan. Mu'tazilah kata macam tu. Dan ini dipegang oleh pandangan Al-Imam Iraqi. Wallahu a'lam Imam Iraqi dalam pandangan kitab beliau lain, adakah dia tolak ataupun tidak. Cuma dalam Alfiyah Sirah beliau, dia kata macam tu. Dia kata bisirfah. Tapi apa ni, saya ada karang juga Alfiyah Sirah, 1000 bait syair berkenaan dengan sirah dalam bahasa Melayu. Saya sebutkan pada masalah tersebut pandangan yang muktamad dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, berbeza dengan pandangan Al-Imam Iraqi dalam kitab sirah beliau. Nanti insyaAllah kitab tu akan keluar nanti, 1000 bait syair tentang sirah Nabi SAW, lengkap sirah Nabi daripada awal Nabi sampai akhirnya hidup Nabi SAW. Dan 1000 rangkap syair. Qaul bisirfah, ini qaul Mu'tazilah, kata ulama. Ini pandangan Mu'tazilah. Pandangan ni tak dipakai dalam ahli sunnah wal jamaah. Maknanya mereka ada kemampuan tapi mereka tak mampu buat. Mereka tak dibuat kerana Allah Ta'ala memalingkan kemampuan tadi. Manakala ahli sunnah kata tak, mereka tak ada kemampuan terus. Ini qaul bil ajz. Mereka lemah terus, tidak akan mampu untuk melakukan perkara tersebut. Kalau mereka boleh buat pun, mereka terpaksa juga ikut rentak Quran. Cuba tengok ni. Qurannya Musailimah. Dia buat apa? Dia buat Quran, dia buat surah Fil. Surah Fil dia berkata Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu zallumun tawil. Gila. Dia kata fil. Kamu tahu tak fil tu apa dia? Fil ada apa ni, belalai yang panjang. Dia kata inna zalika min khalqi rabbina jalil. Dan dia adalah ciptaan Allah yang maha agung. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu dhanbun wabil. Dan dia ada ekor. Wa qurtumun tawil, dan juga dia ada apa ni, belalai yang panjang. Dah kali dia ulang benda sama. Cerita pasal gajah, baik baca buku ensiklopedia lagi banyak kan. Cuba tengok surah Al-Fil yang Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Taala sebut surah Al-Fil macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum kaza sampai akhir ayat. Cuba tengok susunan ayat yang Allah Taala susun berkenaan dengan fil berbeza dengan yang dibuat oleh orang yang mengaku jadi nabi ni. Dia cerita ada lagi surah pasal katak pun ada juga. Ya Difda' bintu Difda'ain, dia kata, wahai katak, anak 2 ekor katak. Macam cukuplah baca tu pun nampak lawak dah kan. Aduh. Tengok. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bihubla.
Adakah kamu tahu apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang hubla, yang mengandung? Jadi dia akan lari, tak lari juga daripada Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia tukar sikit je. Konon-konon dia kata ni Quran dia. Dia pun dapat wahyu juga. Tapi lawak kita dengar. Nah. Dia kata boleh buat ayat inna a'tainakal kautsar. Tapi dia tak boleh lari daripada serentaknya Quran. Inna a'tainakal jamahir. Fasalli li rabbika wahajir. Wala tuti' kulla sahirin wa kafir. Itu ya. Tak ada langsung raunak Al-Quran, tak ada kelembutan, kelazatan, keindahan Al-Quran, tak ada. Tahu, baca-baca tu tahu dah kata ni merapu. Nah, lepas tu Quran, kalau budak, kalau kata kita salah baca, budak kecil pun tegak kat belakang. Nah, dalil kata ijaznya Al-Quranul Karim. Budak kecil boleh tegak kita kalau baca silap. Nah, yang ini disebut oleh Maulana Syekh Ali dalam Waqalil Imam, Mabadi Uzma ni disebut cerita berkenaan dengan ijaznya Al-Quranul Karim dan kelebihan Al-Quranul Karim. Dan ada di antara para ulama, ada di kalangan Arab dulu yang fasih. Bila dengar Quran, mereka jadi ta'ajub. Terkejut mereka dengan Al-Quran. Khususnya bila mana mendengar khusus macam yang kita akan baca nanti, Alif Lam Mim. Kenapa Allah Ta'ala mula dengan Alif Lam Mim? Kenapa tak mula dengan yang lain? Seperti dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang zahir ayat dia. Dan maknanya zahir. Kenapa dimulakan dengan Alif Lam Mim? Nah, ini minggu depan insyaAllah kita akan syarah. Nah, kenapa dimulakan dengan Alif Lam Mim? Dan apa faedahnya? Apa kelebihannya? Dan sir di sebalik penggunaan kalimah tersebut ataupun perkataan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Hari ini tak masuk lagi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim tak masuk lagi. Cerita kelebihan Baqarah saja dan juga seumpama dengannya lah. Nah, ada faedah sikit. Nah, apa surah yang paling panjang dalam Quran? Surah yang paling panjang dalam Quran adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Yang paling pendek dalam Quran surah apa? Surah Al-Kautsar. Apa ayat yang paling panjang dalam Quran? Ayat yang paling panjang adalah ayat Ad-Dain. Ayat hutang. Itu satu muka. Ayat tu. Dalam surah Baqarah. Dan apa ayat yang paling pendek? Ayat yang paling pendek adalah surah ayat Ad-Duha. Wad-Duha wal Fajr. Dan Mudhammatan. Ini ayat paling pendek dalam Al-Quran. Nah. Dan kalimah yang paling panjang dalam Quran apa dia? Kalimah yang paling panjang dalam Quran ada 10 huruf. Apa dia? La yastakhlifannahum. Ini paling panjang sekali. La yastakhlifannahum. Ni ayat yang paling huruf yang paling, kalimah yang paling panjang sebab dia ada 10 huruf. Dengan ayat wa unzimukumuha. Nah. Minta maaf. Anulzimukumuha. Nah, dan juga ayat faasqainakumuhu. Dia kata fahuwa asyratu ahruf fil rasmi wa ahada asyara fil lafzi. Manakala kalau kata ayat faasqainakumuhu, ini pula ada 10 ayat dalam resam sebab dia ada alif khanjar. Nah, tapi dalam bacaan, dalam melafaz, kalau dibaca satu-satu dia ada 11 huruf. Nah, maka diletakkan ulama kata apa? Yang paling panjang kalimah 10 huruf. Sebab apa tak masuk ayat ni jadi 11 huruf? Dia kata dibaca dalam resam. Dikira dalam resam 10 saja. Sebab tu tak dikira dengan sebelah. Sebelah kalau dibaca dengan lafaz. Satu-satu dikira sebelah. Jadi tak kira lah. Kerana alif khanjar ditulis kecil. Maka dia tak kira sebagai huruf. Dan paling pendek ayat apa dalam Quran? Ayat yang paling kalimah yang paling pendek ada 2 huruf. Ma, la, dengan lahu, dengan bihi. Nah, dan di antara huruf ma'ani, huruf satu saja, hamzah istifham, dengan waw wa atf, waw, itu yang paling pendek. Tamam? Dalam surah Al-Baqarah kata ulama, di dalamnya terdapat 1000 hukum, 1000 suruhan, 1000 larangan, dan juga ada cerita yang pelbagai dan luar biasa. Moga-moga kita dapat mengkhatamkan Baqarah insya-Allah. Dan kita dapat memahami Al-Baqarah dengan baik. Dari masa ke semasa insya-Allah kita akan belajar kitab ni sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masuk kitab yang kedua. Sebelum tu selawat dulu. Sila.